رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Saya nampak lembu melintas. Masa saya nampak lembu melintas tu, biasalah kita kan jenis yang nak main-main semua benda. So, saya pun bagi high beam. Saya kelak-kelak dekat lembu tu kan. Kelak-kelak saja je, macam nak acah-acah dia je kan. Tapi berapa kali kelak, tiba-tiba dia stop. Saya pun slowkan kereta masa tu. Tiba-tiba dia bangun. Dia menyerupai macam Bigfoot. Badan dia macam sangat-sangat besar Bigfoot, and dia ada ekor kucing. Itu je saya ingat. That was my last memory lah. That time saya ingat saya nampak lembaga tu bangun. Dan lepas tu, apa yang saya perasan, saya dah ada dekat luar kereta, and saya pegang phone, and ternampak kereta saya 100 meter ke depan hancur. Itu je memori yang saya ada masa tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih yang telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Siapa yang belum subscribe lagi channel Abel, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Hari ni Abel nak cerita kisah seram yang berlaku di Highway Paguh, tempat rehat, dan satu lagi di highway berhampiran berdekatan dengan Johor Bahru lah. Cerita pertama berlaku kepada sepasang suami isteri. Dia orang berdua ni nak balik kampung di Johor daripada Kuala Lumpur. Jadi bertolak, tak pastilah, dia tak bagi tahu pula pukul berapa dia bertolak daripada Kuala Lumpur, tapi yang pastinya tengah malam, waktu malam. Masa tu dia bawa sebuah kereta yang kereta dia ni jenis kereta yang dah dimodified, mana dia kereta laju lah. Dia ni hobi dia, satu modified kereta, yang kedua ni dia suka test kereta dia. Ada banyak kereta dia beli, dan semua kereta dia modified engine apa semua untuk macam nak buat kereta lumba lah, tapi dia ni bukan pelumba haram. Jadi dia bawa kereta dekat highway ni memang laju, dan bini dia berapa kali tepuk dia, suruh pelahankan kereta. Jadi dia kata dia bawa kereta perlahan, masa tu dia bawa 170 km sejam. Bayangkan, dia kata perlahan tapi 170. Bila bini dia suruh slow tu, dia turunkan dia punya tekanan enjin ni sampai 170 lah. Mungkin sebelum ni dia bawa 200 km sejam ke 220, tak tahulah. Masa tu mungkin highway tengah orang panggil tak banyak kereta, tengah line clear. 3 line highway nak pergi ke Johor ni memang seronok lah kalau speed. Jadi masa tu tiba-tiba di highway Paguh, dia nampak di bahagian depan dia sebuah kereta Cerek warna putih. Kereta ni dah lama dah, jenis kereta lama yang dia tahu, dan dia nampak kereta ni dah ada karat-karat dekat kereta dan berlubang-lubang. Maknanya dia mungkin kereta ni baru keluar daripada tempat orang panggil mungkin dekat bengkel ke apa, ataupun baru keluar daripada tempat parking yang tak pernah bawa, dah lama dah tak bawa, dah bertahun-tahun, sebab kereta ni dah berkarat kan. Jadi dia kata yang peliknya, kereta ni bawanya laju. Makna dia bawa 170 km sejam ni, kereta ni lagi laju daripada dia, laju sikit lah, mungkin 175 km sejam. Kereta Cerek ni bawa, kereta ni duduk di sebelah line kiri. Jadi si lelaki ni dia cuba untuk potong kereta Cerek putih ni, tapi tak dapat potong. Dan masa tu dia dah rasa macam kereta ni macam nak main-main dengan dia lah, nak test power dengan kereta dia. Dan masa tu dia cuba high beam lampu untuk tinggikan lampu, nak kira dia macam nak marah kat kereta ni lah. Bila dia high beam lampu, dia tengok sebelah kiri dia tak ada pemandu rupanya kereta ni. Yang dia nampak adalah steering tengah duduk berpusing macam tu, dan tempat duduk, dua-dua tempat duduk dalam kereta ni memang kosong, memang tak ada orang. Masa tu dia tekan brake kereta dia ni, tapi brake kereta dia ni seperti melekat, macam melekat, dan
terasa seperti steering kereta dia ni dipulas ke sebelah kiri. Jadi masa tu dia balas balik steering dia balas ke sebelah kanan, dan masa itulah kereta dia mengalami kemalangan di mana dia telah melanggar penghadang batu, penghadang jalan ni dia langgar, dan kereta dia melambung 360 melambung, dan kereta ni terjatuh dan terbalik. Makna dia empat tayar kereta dia ni menghadap ke atas langit. Masa tu bini dia dah menjerit dah. Dia tengok bini dia ni dah terpelesuk ke panggil, kepala bini dia ni duduk di atas bumbung lah, sebab bumbung kereta ni duduk di atas tanah dan tayar empat duduk menghadap ke arah langit. Masa tu dia dah kelang kabut dah huru-hara dah dalam kereta dia ni, dan dia cuba bawa keluar bini dia, dan tengok memang kiri kanan jalan memang gelap. Dan masa itulah tak berapa lama Ronda Lebuh Raya pun sampai, towing pun sampai, polis pun sampai, ambulans pun sampai, tapi dia orang berdua ni alhamdulillah tak ada kecederaan yang parah. Dan yang peliknya masa tu dia kata tengah ramai-ramai orang ni, pemandu lain pun ada duk berhenti tepi jalan nak bagi pertolongan dengan polisnya, dengan peronda Lebuh Raya yang ada tempat kereta dia. Masa tu pekerja towing ni tengah tarik kereta dia untuk bawa naik atas lori lah. Dan masa tu dia nampak di tepi-tepi semak ni ramai budak-budak tengah bermain-main dekat tepi semak. Yang peliknya budak-budak ni semua pakai seluar pendek. Jadi dia pelik, dan bila dia cerita pada member dia, cerita pada family dia, semua tak percaya. So, ada member dia ni cakap yang menyebabkan dia rasa sakit hati lah, dah lah kemalangan ada benda mistik pula, macam tak, dia orang tak percaya lah. Jadi itulah cerita pertama. Cerita kedua ni berlaku kepada Puan Rubiah daripada Singapura lah. Dia datang ke Kuala Lumpur ni, dia melancong di Kuala Lumpur selama 4 hari. Jadi hari keempat ni dia nak balik semula ke negara Singapura lah. Dan masa tu dia dengan anak lelaki dia tak bagi tahu pula anak lelaki dia ni umur berapa, tapi agak mungkin dalam 13-14 tahun lah. Sebab dia kata masa tu dia naik bas express di Puduraya. Mungkin cerita ni dah lama dah. Dia naik bas di Puduraya ni, dan anak dia ni bila dah naik bas ni terus tertidur di kursi sebelah dia lah. Masa tu hujan lebat dengan anginnya semua, dan dalam bas ni dengan sejuknya aircon, dengan hujan lagi kat luar, bertambah-tambah lah dia rasa macam sejuk dan rasa nak terkencing, nak buang air lah. Dia tunggu jugalah driver untuk berhenti di tempat rehat untuk dia pergi ke tandas. Jadi lepas tu bas ni dia berhenti di satu RNR Lebuh Raya di menghala ke selatan ni, tak payahlah cerita RNR Paguh ke, RNR Yomping ke, RNR Macak ke, tapi dia berhenti dekat RNR tu. Habis tak nak ceritalah RNR mana, sebab dekat RNR ni ada orang berniaga, jadi tak seronok pula kita cerita tempat tu berhantu apa semua kan. Jadi bila bas berhenti ni dia berhenti ni agak jauh dengan tandas. Dia cerita masa tu dalam bas ni tak ramai orang, jadi dia seorang saja yang turun untuk pergi ke tandas. Dia takut masa tu, dan dia kejutkan anak dia untuk teman dia pergi ke tandas. Masa tu dia berjalan turun daripada bas, dan dia tengok tempat rehat ni memang lampu malap. Jarang pula kita dengarkan tempat rehat ni lampu malap-malap. Mungkin masa ni dia dah berada di alam lain ke apa, tak tahulah kan. Dia kata lampu malap, dan bila dia sampai depan tandas ni dia confused, mana satu tandas lelaki, mana satu tandas perempuan. Sebab dia punya signage lambang untuk tandas lelaki dengan perempuan ni kabur. Sebabnya lampu dekat situ berkelip-kelip itu. Abang katanya tak tahulah dia ni berada betul ke di alam manusia ke, dia dibawa ke alam sana, tak tahulah. Dan masa tu tiba-tiba keluar seorang perempuan. Dia tak tahu perempuan ni keluar daripada tandas mana, dan dia perhati perempuan ni nampak agak aneh. Sebabnya perempuan ni salah satunya dia pakai baju putih yang labuh, dan di bahagian dada dia ni ada sedikit corak berbunga-bunga. Rambut dia ni menutupi sebahagian daripada muka dia. Jadi
Puan Rubiah ni dia beranikan diri. Dia tanya, dik, tumpang tanya dik, minta maaf ya dik, mana satu tandas perempuan? Jadi perempuan ni yang dia tanya ni cuma tunjuk macam ni saja, dia tak bercakap lah. Dan cepat-cepat lah Puan Rubiah ni dia masuk dalam toilet. Dia kata dalam toilet ni ada 3 kubikel saja. Mungkin dia masuk tandas tengah-tengah sekali. Masa dia tengah buang air kecil ni, tiba-tiba dia dengar ada suara tangisan. Suara tangisan ni slow dan mendayu-dayu, perlahan mendayu-dayu sebelah tandas dia ni lah. Jadi dia cakap, kenapa pula? Dia kata, siapa pula masuk dan menangis dalam toilet ni? Dia kata dia tak agak lagi benda tu hantu. Dan sementara tu dia dengar juga macam ada orang tengah berjalan-jalan dalam toilet tu, macam tengah cuci tangan. Dan masa tu dia dah siap buang air dah, dia keluar. Bila dia keluar, dia tengok dalam tandas ni memang kosong, tak ada orang, dan dia rasa agak pelik lah. Dan tiba-tiba masa dia tengah cuci tangan ni, dia dengar suara tangisan dalam tandas yang nombor 1 ni. Tahu suara tangisan ni makin lama makin kuat. Jadi Puan Rubiah ni bila dengar suara tangisan ni makin kuat ni, dia rasa nak menolong. Jadi dia pergi kat kubikel tandas yang pertama tu. Dia ketuk pintu. Dia cakap, boleh akak bantu? Boleh akak bantu? Ada masalah kan ni? Ada masalah kan ni? Dia kata. Tapi perempuan yang dalam tandas yang dia dengar tengah menangis ni tak bercakap sepatah pun. Jadi Puan Rubiah ni dia tolak pintu, dan alangkah terkejutnya dia tengok dalam tandas tu tak ada orang, yang ada benda yang pelik, di mana ada satu kalungan bunga betul-betul duduk tersangkut dekat mangkuk tandas. Jadi masa tu dia dah terkejut, takut, seram. Dia punya kaki ni rasa tak boleh nak angkat. Masa tu dia baca ayat kursi dan dia terus melompat keluar daripada toilet ni, keluar daripada tandas. Masa tu anak dia dah berdiri dah depan pintu tandas. Anak dia kata, ibu kenapa lama sangat bu? Bas nak jalan dah. Sambil anak dia ni tunjuk kepada bas yang dah macam mungkin dah bagi horn ke, nak bagi isyarat nak suruh jalan lah. Dia kata, bu lama sangat lah bu duduk dalam tandas. Dia kata dah setengah jam dah. Tengok tu bas nak jalan. Tapi Puan Rubiah ni dia rasa baru 5 minit dia masuk dalam tandas. Jadi dia cepat-cepat masuk dalam bas. Dan masa tu dia duk fikir lagi pasal perempuan tadi, dan dia terdengar-dengar terngiang-ngiang telinga dia ni suara tangisan dan suara orang ketawa. Lupa abang nak bagi tahu, masa dia berlari keluar tu dia dengar suara ketawa daripada dalam toilet ni. Jadi dia teringat yang bunga yang dia nampak dekat mangkuk tandas tu sama dengan corak bunga yang ada di baju perempuan yang dia tegur tadilah. Jadi itulah cerita kedua. Memang seram juga kalau berlaku ni. Siapa ada pengalaman peristiwa seram dekat tandas-tandas area selatan ni, bolehlah komen kat bawah. Cerita ketiga ni berlaku kepada member Abel, nama dia Muhammad. Berlaku pada beberapa tahun lepas. Masa tu dia on the way balik ke kampung di Johor Bahru. Dan peristiwa ni memang sangat misteri, di mana dia buktikan dengan gambar-gambar yang ada lah. Jadi Abel siarkanlah suara dia untuk sahabat-sahabat Abel dengar sendiri cerita daripada dia. Sekian, terima kasih. Okey, semua bermula bulan Jun 2018. Masa tu benda tu berlaku 2 hari sebelum raya. Sebagai mana kita maklum, bulan puasa ni kan syaitan semua diikat kan. Tapi bagi saya mengalami keadaan yang sangat pelik waktu itu. Sebab ada macam mistik benda lah jadi kat saya. Waktu tu hari Sabtu rasanya, saya ada event tu dekat KL, event lari. Saya memang aktif lari lah. So pagi tu ada event lari. Cuma kita orang yang beragama Islam ni still kena puasa macam biasalah. Agak penat, tapi
rasanya macam kita orang boleh maintain je kot stamina that time. So sebab itulah kita orang masih boleh balancekan larian dengan puasa lah. Malam tu sebenarnya saya plan nak balik ke JB, rumah saya, rumah parents, sebab saja nak surprisekan diorang yang saya balik ke JB. Sebab diorang ingatkan saya balik JB waktu raya. Sebab 2 hari sebelum raya kan, saya tipu diorang sebenarnya. Saya cakap dengan family saya nak balik masa raya, tapi sebenarnya saya nak balik malam tu juga. So diorang tak expect lah benda tu. So saya cakap dengan kakak saya panggil Kak Ngah. Saya cakap, Kak Ngah, saya nak balik ke JB malam ni. Lepas tu Kak Ngah saya cakap macam, Mok, kakak saya panggil saya Mok. Dia cakap, Mok, kau ni kalau nak balik JB bagilah tahu ibu dengan abah. Sebab Kak Ngah takut tertidur. Sebab masa tu saya plan nak gerak 12.30 malam. Lepas tu saya cakap dengan kakak saya tak nak bagi tahu diorang sebab saya nak surprisekan diorang. Meaning that saya macam surprise, macam surprise, macam itulah dekat family saya. Kakak saya cakap, suka hati kau lah Mok, tapi Papa update Kak Ngah lah. So saya plan sebenarnya masa saya gerak tu daripada KL ke JB, saya plan nak WhatsApp kakak saya every 1 hour. So setiap 1 jam saya akan mesej dia macam, saya dah dekat sini, saya dah dekat situ. Perjalanan saya pun bermula. Saya bergerak memang sangat laju awalnya. Speeding kereta masa tu dalam 140 ke atas lah. Lepas tu saya saya memang laju drive sebab saya memang kalau boleh dah nak sampai area Johor Bahru tu lah, baru saya slow. Tapi sayangnya saya agak mengantuk sikit. So saya pun buat refreshing sebenarnya dekat RNR Pagoh masa tu. Sebenarnya masa dekat RNR Pagoh tu saya buat refreshing macam tidur, minum kopi, apa lagi, macam makan sekejap lah. Sebab saya plan untuk sampai ke rumah waktu tu dalam pukul 4. Saya bajet masa, kalau saya gerak daripada RNR Pagoh tu sekarang, maksudnya macam that time lah, saya sampai maybe dalam pukul 3. So mak saya takkan bangun dalam pukul 3. Selalunya mak saya akan bangun dalam pukul 4 untuk buat solat tahajud and everything lah. So saya bajet masa, kalau saya gerak sekarang memang cepat pula sampai kan. So saya tidurlah sekejap dekat RNR Pagoh tu. Lepas tu dalam pukul 3.30 saya bangun. Saya teruskan perjalanan balik lah ke rumah. Tujuan buat refreshing tu sebab nak bagi segar lah, sebab agak ngantuk sebenarnya. Sebab masa tu saya direct driving kan. Itulah bang, dia memang kepala pun sebenarnya dah berpinah-pinah masa tu. Tapi sebab nak surprisekan, memang niat nak surprisekan family tu adalah, memang saja je sebenarnya agak nak takutkan diorang sikit lah. Tapi saya macam, okay, tak apalah, tak tahu siapa yang bangun that time sebab saya memang ada kunci rumah semula, tak ada masalah pun sebenarnya. Dan dalam 3.30 tu saya sambung balik. Dalam 3.30 tu saya teruskan perjalanan balik ke rumah saya sebab saya bajet-bajet sampai dalam pukul 4 lebih. Kalau dalam pukul 4 lebih tu memang cun sangat lah tu, memang mak pun dah bangun lah masa tu. Bolehlah surprisekan dia kan. Dan saya teruskan perjalanan. Okey, kalau abang tahu Second Link Highway, rumah saya memang dekat di situ. Maksudnya Second Link Highway tu is highway yang direct daripada JB ke Singapura. Rumah saya memang melalui highway itulah. So saya seingat saya lah, kejadian yang pelik tu berlaku masa tu. Masa ni lah berlaku kejadian yang pelik bagi saya lah. Saya tak tahulah orang nak cakap apa, tapi wallahualam bagi saya sangat-sangat pelik. Masa saya lepas daripada tol Second Link tu, saya nampak lembu melintas. Masa saya nampak lembu melintas tu, biasalah kita kan jenis yang nak main-main semua benda. So saya pun bagi high beam. Saya kelak dekat lembu tu kan. Kelak saja je, macam nak acah-acah dia je kan. Tapi berapa kali kelak, tiba-tiba dia stop. Saya pun
slowkan kereta masa tu. Tiba-tiba dia bangun, dia menyerupai macam Bigfoot. Badan dia macam sangat-sangat besar Bigfoot, and dia ada ekor kucing. Itu je saya ingat. That was my last memory lah that time. Saya ingat saya nampak lembaga tu bangun. Dan lepas tu, apa yang saya perasan, saya dah ada dekat luar kereta, and saya pegang phone, and ternampak kereta saya 100 meter ke depan hancur. Itu je memori yang saya ada masa tu. Maksudnya sebelum tu saya nampak benda tu bangun, dan lepas tu saya dekat luar. Saya kat luar kereta bang. Abang boleh bayangkan tak macam mana saya keluar kereta? Saya tak tahu macam mana macam ada kereta hancur, saya tak tahu. Saya memang tak tahu masa tu. Keadaan tu memang masa tu memang agak confusing lah bagi saya. Saya macam apa jadi kat aku ni sebenarnya? Kalau abang boleh nampak gambar tu, itulah gambar keadaan kita saya yang masa saya perasan saya kat luar tu. Memang saya pelik gila. Saya macam Allah Akbar, apa jadi kat aku ni? Lepas tu saya terus WhatsApp family saya. Saya WhatsApp family group. Saya cakap, abah, ibu, saya minta maaf, saya accident. Saya type dalam teks, saya teks dalam group family lah. Lepas tu abah saya terus bangun, terus call saya. Rasa ni terus bangun lah kot, sebab dia terus direct call saya dengan suara mengantuk dia lah. Dia marah siam, kau ni pahal, kau tahu tak kita tu dah habis bayar semua, kau ingat senang je ke macam tu. Tapi saya dengar lah masa dalam phone call tu, mak saya belakang dia cakap macam, Bang, janganlah marah, anak kita tengah accident tu. Masa tu saya macam, saya diam je sebab saya agak terkejut sebenarnya benda tu. Dia macam cepat sangat berlaku. Dalam beberapa minit lepas tu abah saya call balik, tapi kali ni nada dia baik lah. Dia cakap, Muhammad, okey ke? Tak apa, sekejap lagi abah datang. Muhammad tunggu dekat situ, jangan pergi kat tengah-tengah jalan, pergi dekat divider tu, tunggu sampai kita orang datang. Sebab rumah saya daripada tempat accident ke rumah saya tu dekat je, dalam 20 ke 25 minit macam tu lah. Sangat-sangat dekat. Okey, kalau abang perasan dalam gambar yang saya hantar baru ni, yang tadilah, ada seorang perempuan kan dekat tepi belah kanan tu. Kalau abang perasan, dia adalah orang pertama yang jumpa saya dekat jalan raya masa tu. Dia masa tu dengan suami dia ke dengan adik dia, saya tak sure lah. Tapi memang ada dua orang lah dalam kereta tu. Kakak ni dengan laki dia lah kot. Lepas tu bang, kakak ni tanya macam, adik, kenapa dekat luar ni sorang-sorang? Adik okey ke? Lepas tu saya cakap lah, Kak, saya punya kereta accident kak, saya yang bawa kereta tu depan tu. Lepas tu kakak tu macam pelik. Dia kata macam, jangan main-main dik, dah tengah-tengah malam ni. Adik okey je. Sebab saya, subhanallah bang, boleh cakap saya totally fine. Saya tak ada darah, saya tak cedera mana-mana bang. Masa tu saya macam, itu yang saya agak terkejut. First thing first, saya macam check kepala saya lah, takut berdarah ke apa kan. Tapi macam Allah Akbar, memang clean lah bang. So akak tu sebab tak percaya, dia cakap, tak apa dik, kita pergi tengok kat depan kita yang hancur tu, takut ada orang. Lepas tu akak tu pun pergi. Lepas tu cakap, dik, tak ada siapa-siapa. Lepas tu saya cakap lah, kak, saya yang drive kereta ni kak, demi Allah kak, saya yang drive kereta ni. Macam Allah Akbar. Lepas tu akak tu macam terkejut, adik okey ke? Macam, saya rasa saya okey kak. Saya masa tu macam hampir nak menangis lah. Saya cakap macam, kak, boleh tak akak tolong panggil siapa-siapa, saya macam dah call family saya, sekejap lagi diorang datang kot. Lepas tu akak tu cakap macam, tak apa dik, adik duduk dulu dalam kereta akak, akak maybe panggil plus ke towing kot masa tu. So selang beberapa minit, towing plus dengan polis semua datang masa tu. Masa tu ayah saya pun datang lah dengan mak semua. Ayah saya cakap macam, Muhammad, duduk dalam kereta abah, mungkin penat tu. Lepas tu saya macam, okay bah, lepas tu saya minta maaf juga, macam sorry abah, Muhammad
bawa kita maybe tak betul kot sampai accident kan. Tapi sebenarnya bang, boleh saya cakap yang saya sebenarnya tak tahu pun apa jadi sebenarnya. Saya pun tak tahu yang sebenarnya saya ni accident ke apa. Sebab yelah macam saya cakap lah, saya ingat sebelum tu saya nampak lembaga tu, selepas tu saya dah dekat luar. So tengah-tengah accident tu saya tak ingat langsung bang. Lepas tu abah saya cakap, dia kata tak apa Muhammad, biarkan polis towin plus semua buat lah. Tapi abah nak tanya ni, Muhammad boleh puasa tak hari ni? Lepas tu saya cakap boleh bah, jangan risau, tak ada masalah pun. Cuma agak pelik je lah dengan accident ni bah. Lepas tu cakap tak apa-apa, kita pergi hospital dulu. So first thing first, abah bawa pergi hospital sebab takut ada internal injuries lah kan. Takut sebenarnya kita okey kat luar, tapi tata dalam dah teruk ke apa, hancur ke apa kan, tak tahulah. So first location saya pergi ke hospital dulu buat check up. Bang, alhamdulillah bang, tak ada apa-apa. Even x-ray scanning, ambil blood test, semua clear. Astaghfirullahalazim. Masa tu saya macam, ya Allah, saya macam Allah Akbar, kuasa Allah bang. Saya macam agak terkejut masa tu bang. Saya macam, ya Allah, saya tak tahu. Saya macam, ya Allah, masa tu saya boleh bersyukur yang kau bagi aku kesempatan untuk hidup lagi tu je. Tu faham tak bang? Saya macam, ya Allah, saya menangis masa tu. Saya macam, doktor cakap okey, dia tak ada apa-apa, tak ada tulang patah ke apa. Orang cakap alhamdulillah bang, everything okay. Dan yelah, kalau nak tahu masa tu mak menangis lah. Biasalah mak daripada awal pun dia nangis dah sebenarnya. Lepas tu ada consult dengan doktor lah. Doktor cakap maybe saya ni diagnose microsleep. Sebab saya tak ingat during accident tu kan. Tapi saya cakap dengan doktor tu, doktor, saya dah buat refreshing dah doktor. Saya dah buat saya dah segarkan balik dah kepala otak saya ni. Saya dah rehat dekat R&R semua. Takkanlah saya microsleep. Lepas tu saya macam in denial lah yang saya microsleep. Sebab saya tahu saya punya keadaan masa tu sangat-sangatlah okey. Dan plus pun cakap yang budak ni bawa kereta 90 macam tu je, 90 per hour je, sangat-sangat slow. Takkanlah saya tak ingat masa tu. Tapi yelah, doktor dah diagnose macam tu, nak buat macam ni kan. Tapi bang, saya tanya dia, saya pelik dengan satu tempat je. Dan doktor pun pelik, macam mana boleh dapat kesan ni dekat badan saya je Di time ni doktor pun pelik. Dia cakap, saya pun tak tahu macam mana tangan dia ni je yang ada kesan masa accident tu lah. Saya pun cakap macam, saya pun tertanya-tanya kat doktor tu, macam doktor, yang ni kenapa pula kan? Tapi doktor cakap maybe lah, dia punya assumption masa tu maybe sebab airbag panas. Sebab masa tu pun airbag dekat kereta terkeluar juga bang. Tapi bang, tak pelik ke bang, satu tangan je. Dan kalau airbag panas pun dia akan kena dekat bahagian yang macam apa orang kata, timbul tu kan. Yang ni macam dekat bahagian dalam bang. Kalau airbag panas, dia patutnya kena dekat kulit yang timbul tu, bukannya dekat tengah-tengah tu. Betul tak bang? Saya masa tu pelik. Tapi macam doktor pun macam cakap, doktor pun yelah, saya pun dah dengar cakap doktor. Dia kata saya microsleep, saya noted. Dia cakap saya kena airbag tangan tu, saya noted. Tapi saya pelik, saya sangat-sangat pelik yang persoalan ni masih tak terjawab lah sampai sekarang. So lepas je dah konsult dengan doktor, doktor pun dah bagi tahu yang saya okey, alhamdulillah. Lepas tu ayah saya still tanya. Dia cakap macam, Muhammad boleh puasa lagi tak ni? Muhammad okey je, boleh sambung puasa. So saya pun sambung puasa. Lepas tu abang saya cakap, okay, next location kita pergi balai polis sebab nak buat insurance punya statement lah kan. Okay, sampai je balai polis, saya pun buat keterangan semua. Saya cerita daripada A sampai Z. Polis tu macam okey. Dan dia start typing lah apa yang saya cerita. Lepas dia dapat kopi statement tu, banyak benda yang polis tak tulis apa yang saya cakap. Contohnya macam saya cakap pasal lembaga yang saya nampak kan, diorang tulis itu kera. Lepas tu saya tanya dia macam, tuan, kenapa tuan tulis kera?
kenapa tak tulis apa yang saya cakap. Dia cakap dalam insurance punya statement, kalau nak claim tak boleh ada mistik benda. So saya faham lah, sebab itulah saya tukar cerita awak dengan keterangan saya lah. Sebab saya, kalau awak nak claim insurance memang tak boleh melibatkan benda mistik lah. So saya faham masa tu. Dan lepas tu tuan tu cakap lah, tuan polis cakap, tak apa dik, sebenarnya dekat second link highway tu bukan awak je ada pengalaman, dah ramai dah orang yang kena. Lepas tu polis tu cerita lah, sebelumnya ada kisah yang ada seorang rider tercabut kepala, tapi badan dia still ada dekat motor. Maksudnya kepala dia hilang lah. Tak tahu, Allah alam lah, tak tahu apa jadi masa tu. Lepas tu ada another kisah jugalah. So saya cakap macam, so tempat tu agak keras lah tuan. Dia cakap agak keras, tapi dia depends pada orang lah sebenarnya. Tak tahulah, sebab jarang-jarang ada kes ni sebenarnya. Saya ni pelik bang, sampai sekarang bang persoalan tu tak terjawab langsung. Saya tak tahulah bang. Saya just fikir yang ada reason lah kenapa Allah block my memory masa tu, sampai tak bagi ingat apa yang jadi. Mungkin kalau saya ingat, saya rasa macam takut saya yang tak boleh nak, saya tak boleh nak, orang kata apa, saya tak boleh nak teruskan hidup, faham tak? Maksudnya macam kuasa Allah bang.